Baik, Yang Berhormat Kalabakan. Ya. Silap. List lagi satu saya ambil, tersilap ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan kepada sidang Dewan. Di hujung Tanjung Kelam Lembayung, tinggi mengayat pohon meranti. Raja disanjung, rakyat dipayung. Kasihnya baginda tiada terganti. Saya menjunjung kasih titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung sewaktu pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15. Tuan Yang Dipertua, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Tambun selaku Perdana Menteri di atas komitmen untuk merealisasikan Intipati Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA 63 demi kesejahteraan dan keharmonian rakyat Sabah dan juga Sarawak. Saya senada dengan rakan-rakan MP dari Sabah dan juga Sarawak memohon agar proses mekanisme pelaksanaan MA 63 ini dapat segera dilaksanakan agar hak rakyat Sabah terutamanya yang melibatkan cukai 40% hasil dari Sabah yang selama ini kurang mendapat perhatian dapat dikembalikan. Ini adalah untuk memastikan taraf kebajikan, keperluan dan pembangunan di Sabah dapat direalisasikan ke arah Sabah maju jaya seiring dengan nikmat yang dikecapi oleh negeri-negeri di Semenanjung. Tuan Yang Dipertua, kenaikan kadar cukai jualan dan perkhidmatan daripada 6 kepada 8% yang dilaksanakan bermula pada awal bulan ini telah menimbulkan kejutan ekonomi, terutamanya kepada golongan mudah terjejas dan memberikan impak terhadap kesejahteraan hidup rakyat. Sudahlah rakyat dibebankan dengan kos sara hidup yang kian meningkat saban tahun. Kini rakyat ditekan pula dengan peningkatan kadar cukai SST. Kita faham, kadar yang dikenakan itu tidak melibatkan semua aspek. Namun kenaikan ini akan memberikan kesan domino kepada kenaikan harga barang yang akhirnya akan diturunkan kepada pengguna. Persoalannya, jika dahulu pelaksanaan GST sebanyak 6% dianggap membebankan rakyat, adakah kini pelaksanaan SST sebanyak 8% meringankan beban rakyat? Malahan pada segi kadar kutipan pula sebelum GST dimasukkan, ianya berjaya mengutip hasil berjumlah RM44 bilion pada tahun 2017 berbanding SST yang hanya RM31 bilion pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan pengurangan hasil kerajaan berjumlah RM13 bilion. Tambahan pula, menurut pakar ekonomi RHB Bank Berhad menyatakan bahawa sekiranya GST berkadar 6% dilaksanakan semula pada tahun ini, anggaran kutipan hasil kerajaan adalah kira-kira RM63.5 bilion, hampir 2 kali ganda daripada kutipan SST sebanyak RM35.8 bilion yang diunjurkan oleh kerajaan untuk tahun 2024 menerusi peningkatan kadar SST kepada 8%. Sudahlah cukai yang dikenakan semakin tinggi, namun kutipan hasil kerajaan pula semakin kurang. Justru, bagaimanakah mekanisme kerajaan untuk memastikan hutang negara yang kini telah meningkat kepada RM1,172.5 bilion berdasarkan Buletin Suku Tahunan Suku keempat 2023 Bank Negara Malaysia berbanding hanya RM686.8 bilion sebelum berlakunya perayaan kerajaan. Saya juga ingin mengemukakan beberapa persoalan. Yang pertama, sejauh manakah pelaksanaan SST ini lebih baik daripada GST memandangkan 174 daripada 193 negara telah melaksanakan GST ataupun VAT. Kedua, apakah mekanisme pihak kerajaan untuk menangani aktiviti black economy kesan daripada pelaksanaan SST yang telah mengakibatkan negara kehilangan hampir 20 hingga 30 bilion daripada hasil negara. Ketiga, apakah mekanisme kerajaan untuk memastikan tidak berlakunya aktiviti peningkatan harga barangan oleh para peniaga. Dan keempat, apakah jaminan kerajaan bahawa peningkatan kadar SST ini tidak akan memberikan kesan kepada pengguna, terutamanya kepada penduduk di pedalaman Sabah dan juga Sarawak. Tuan Yang Dipertua, Kelabakan, boleh minta sedikit pandangan. okey.
Terima kasih kekandaku Yang Berhormat Kalabakan. Berkenaan dengan SST yang dibawa oleh Kalabakan tadi, adakah Kalabakan bersetuju dan apakah pandangan Kalabakan berkenaan dengan implikasi pengenaan SST kepada logistik? Walaupun sebelum ni kita dengar untuk F&B, food and beverage dengan izin, beverage tu minuman lah. Kalau katakan food dan beverage itu dibuat di kilang, kos logistik tu akan dikenakan SST dan kemungkinan besar kita tak pasti nak minta pandangan lah. Kenaan 6% dalam logistik untuk tin-tin sardin lah, untuk Coca-Cola yang orang minum lah. Adakah benda itu akan juga memberi dan membawa impak kepada harga barangan pada akhirnya? Apa pandangan Kalabakan? Terima kasih Kadaku Ipoh Timur. Sudah pasti ya, sebarang kenaikan di peringkat huluan ya akan meningkatkan kos ya. Tidak kiralah ya daripada segi logistik ya, yang bermula daripada segi packaging seperti dimaklumkan tadi contoh adalah tin sardin ya, sedikit sebanyak ia akan memberikan impak kepada harga barang tersebut. Dan saya mahukan ya sekurang-kurangnya kerajaan ya mempunyai satu mekanisme ya untuk memastikan ya, bahawa kenaikan ini dapat ditanggung ataupun sekurang-kurangnya ya, daripada pihak penguatkuasaan sebagai contoh ya, agar kos ya, ini dapat sekurang-kurangnya meringankan ya, beban yang akan ditanggung oleh pengguna. Saya teruskan kepada saya punya perbahasan ya, Tuan Yang Ketua. Sudah pasti peningkatan kos sara hidup dan penambahan kadar cukai ini memerlukan kerajaan memberikan perlindungan sosial kepada rakyat, terutamanya golongan yang terjejas ekonominya. Justru, saya menyambut baik usaha kerajaan untuk tidak lagi memberikan subsidi secara pukal, memandangkan ianya tidak efisien dan tidak dinikmati sepenuhnya oleh golongan sasar. Antara langkah yang diambil oleh kerajaan bagi mengatasi masalah ini adalah menerusi pemberian sumbangan tunai rahmah yang dinamakan semula daripada BRIM yang merupakan satu langkah social safety net yang terbaik bagi memastikan agihan seimbang dapat disalurkan kepada rakyat yang terkesan. Sehubungan itu saya ingin mendapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan, iaitu pertama, apakah mekanisme pemberian dan juga penyaluran subsidi bersasar ini kepada rakyat? Adakah akan menggunakan kad pengenalan ataupun kaedah biometrik sebagai contoh? Dan kedua, sejauh manakah mekanisme ini berupaya mencapai akses ke kawasan pedalaman dan agar manfaatnya dapat juga dirasakan oleh penduduk di luar bandar? Tuan Yang Dipertua, seterusnya saya ingin membawa isu kawasan. Di atas kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana telah berjaya menyiapkan jalan akses ke sempadan Semenggaris Serudung dan amat berharap pembinaan fasa seterusnya dapat dilaksanakan dengan kadar segera. Seterusnya 4 pakej di dalam fasa 1 projek Pen Borneo juga telah siap. Tetapi diharapkan fasa ini dapat disegerakan memandangkan proses pembinaan ini sangat lambat lewat hingga akan mempengaruhi fasa-fasa yang lain, terutamanya fasa 3 dari Tawau ke Kalabakan dan Kemanis yang kita pun belum tahu bila lagi dia akan siap. Tuan Yang Dipertua, saya memohon juga agar pihak kerajaan memberikan fokus untuk menyelesaikan krisis bekalan air bersih di Pulau Sebatik yang telah berlanjutan sejak sekian lama. Ditambah lagi dengan keadaan kering dan panas berpunca daripada fenomena El Nino yang dijangkakan akan berakhir bulan hadapan, mengakibatkan loji takungan, satu-satunya loji takungan air di Wallace Bay Sebatik, kering. Justru saya memohon langkah penyelesaian jangka panjang dengan membina loji takungan baru bagi menyelesaikan secara tuntas masalah rakyat di Pulau Sebatik. Saya mohon juga agar kerajaan menyegerakan pembinaan klinik kesihatan Sungai Tamang Sebatik yang sepatutnya ditender pada tahun lepas, namun sehingga kini belum lagi ada apa-apa perkembangan. Dan harap ianya dapat dilaksanakan dengan kadar segera, ya, memandangkan ianya merupakan satu keperluan mendesak, satu-satunya klinik kesihatan di untuk seluruh penduduk di pulau itu.
Tuan Yang Dipertua, saya memohon juga agar pihak kerajaan bersikap proaktif bagi menangani masalah-masalah sekolah daif di Kalabakan, iaitu yang pertama melibatkan SK Perdana, Usang, yang kedua melibatkan pembinaan baharu SMK Kalabakan, dan juga mohon agar hak untuk mendapatkan pendidikan berkualiti anak-anak di Parlimen Kalabakan, terutamanya yang melibatkan sekolah-sekolah daif, tidak diketepikan dan berikan perhatian yang khusus dan serius oleh pihak kerajaan. Saya juga memohon agar menyegerakan pembinaan jalan akses dan jambatan Kampung Pasir Putih ke Tanjung Batu Lokpon bagi memberikan kemudahan dan keselesaan kepada penduduk setempat yang kini berhadapan dengan kesesakan aliran trafik berkapasiti tinggi, memandangkan ianya merupakan jalan perhubungan utama yang digunakan oleh hampir 3.000 orang penduduk. Di atas kesempatan ini juga, saya ingin berterima kasih kepada pihak kerajaan memandangkan lapangan terbang Tawau akan dinaik taraf. Satu berita yang baik memandangkan jumlah pelancong yang datang ke airport itu telah meningkat dan banyak dan over capacity. Tetapi kita juga berharap tiket penerbangan ke Sabah, terutamanya di sebelah pantai timur ini, dapat diberi perhatian. Kalau kita lihat harga sekarang ini, lebih-lebih lagi musim perayaan, harganya melonjak naik, dan saya fikir bukan lagi sudah mampu tengok saja, tidak sudah mampu terbang. Jadi mohon pihak kerajaan untuk melakukan intervensi agar harga tiket ini sekurang-kurangnya dapat kita beli dan dapat orang-orang yang berada di perantauan dapat pulang. Tuan Yang Dipertua, yang mengakhiri ucapan, Kalabakan dengan rasa rendah diri menjunjung kasih titah Sri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong, dan Kalabakan mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Kalabakan.